Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Episod ketiga ya. Sebab apa saya suka cakap episod yang ketiga? Ini episod yang saya dah lama pendam lama. Bukan nak sibuk ke apa tak. Cuma tak ada orang yang berani nak bangkitkan isu ni. Jadi saya pun tak faham kenapa bila saya pandang, saya tengok dalam Facebook macam-macam projek diorang nak buat. Yang pertama, nak bina projek mega seperti kabel car daripada Canberra Highland tapah ke Canberra Highland dalam Perak. Viral tak silap saya ada dengar. Diorang ada update diorang punya image dengan statement mengatakan kerajaan negeri mewar-warkan nak membina satu produk yang terbaru. Dengar macam wow. Bukan saja sebab apa saya rasa bangga sebab boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan di negeri. Tapi kalau korang tengok sendiri ya, 2022 2 tahun kita lockdown diakibatkan oleh pandemik COVID-19. So semua sektor-sektor ekonomi pun beroperasi pun sektor-sektor seperti industri sahaja. Jadi ekonomi negara pun baru nak restart recovery balik. Macam nak restart balik apa benda yang ketinggalan nak naikkan balik. So pada tahun saya masuk taman tema MAPS lah, taman tema yang tak boleh nak rahsiakan lagi oleh kerajaan negeri. Satu je saya nak tanya, isu MAPS settle lah dulu. Dah berapa tahun dia ditutup macam tu je. Lagi satu, taman tema MAPS ni kalau ikutkan dia punya strategi pembinaan dia memang sangat strategik sebabkan dia dekat dengan highway ya. Kalau korang exit nak ke Meru, korang akan perasan taman tema ni sebenarnya. Dekat highway tu korang akan nampak benda yang pertama adalah tempat yang mana tempat stadium, tempat cattle drift masa tu. Sebab saya pernah masuk masa hari yang ketiga. First launching, second, and hari yang ketiga saya masuk. Masa tu masih pakai gelang lagi. So gambar dalam Instagram saya ada masa tu, saya ingat lagi. Jadi saya nak share kepada kawan-kawan semua. Dalam YouTube ada beberapa sahabat kita menggunakan drone untuk terbang melihat kawasan taman tema ni sebenarnya. Sebenarnya sedih sebenarnya taman tema ni ditutup sebenarnya. Macam-macam rata-rata netizen komen, ada yang kata mahal, ada yang cakap elok ditutup, ada yang cakap jangan tutup lama, kalau boleh tutup bina mall ke, buat benda yang baru, produk baru lah untuk pelancong dan pengunjung. Sebenarnya dalam berita pun dah bagi tahu projek MAPS ni sebenarnya adalah projek kontroversi. Saya sebenarnya seronok mendengar isu-isu ni sebenarnya sebagai anak tempatan. Sepatutnya MAPS ni dah lama dah settle, tapi disebabkan tunggakan hutang yang terlalu banyak, hampir nak dekat 1 bilion hutang dia. Sebab benda ni tak boleh nak sorok lagi dah, sebab benda ni dah viral kan. Jadi sasaran sebenarnya diorang ni binakan projek MAPS ni sebenarnya sasaran diorang ni sampai 1 juta pengunjung dalam masa setahun. Masa nak bina tu, diorang umum mega sebenarnya. Saya baca sedikit MAPS diimpikan sebagai taman tema animasi pertama dalam Asia. Ia patut datang dengan 40 tarikan di 6 kawasan taman tema mengikut plan asal Perak. Mensasarkan 1 juta pengunjung untuk tahun pertama pembukaannya. Ini secara jujur hari ketiga saya pergi, memang sambutan dia amat meriah terutama rombongan sekolah rendah dan menengah. Masa tu saya ingat lagi, saya masuk mula-mula pintu pertama dia, keadaan toilet bersih sebab dia hari ketiga pembukaan dia. Harga tiket dia tu 120 lebih ke 130 lebih lah harga tiket untuk dewasa. Dia ada bagi satu buku pandu nak ke arah mana, apa yang ada di dalam kawasan MAPS ni. Saya masuk first adalah restoran. Kalau kawan-kawan perasan, ada restoran tu macam ada kapal terbang, dia macam kapal terbang wap lah, tapi dalam tu restoran. Dia ada lift,
dia berkonsepkan macam kita berada di kawasan dalam restoran, dalam apa, kapal wap tu. Harga dia memanglah mana-mana taman tema pun kalau korang masuk memanglah mahal sedikit sebab kawasan tu taman tema. So logik lah kan, kalau mana dia dapat harga burger sebiji berharga RM5, at least harga dia ikut macam standard mall lah. Okay. Jadi dekat sini yang paling saya rasa macam tak sepatutnya adalah orang luar tak boleh bawa makanan daripada luar masuk ke dalam. Okay, itu satu kesilapan. And then harga air Fanta 1 tin yang korang beli kat kedai runcit selama ni, di dalam tak sepatutnya jual RM5 lebih. Ini saya sendiri yang masuk ada gambarnya lagi. RM5 1 tin. Orang luar sanggup mengkaji balik. Buat apa nak beli? Mahal. Baik aku beli kat luar. Patutnya harga tu biarlah berpatutan sedikit sebab harga tiket pun korang dah charge sampai 120 lebih. Lagi korang nak tekan pengunjung sampai harga RM5 1 tin. Siapa je nak beli? Melainkan kalau orang tu terdesak nak minum lah. Okay. Max ratusan juta rugi. Okay, akibat animation team Stadium Berhad ATP yang menguruskan taman tema ini mencatat kerugian sejak mula Max dibina. Manakala Perak Corp sebagai pemilik bersama taman tema ini pula rugi RM320 juta. Masa tu tak viral lagi benda ni. Ini dalaman. Jadi benda ni memang tak boleh nak tutup. Kalau korang search Google pun korang akan dapat detail. Diorang dah tulis siap-siap. Dulu diorang tak ada tulis sebab benda ni masih yelah rahsia kan, rahsia dalam company. Jadi bila benda tu dah bocor, dah bongkar, jadi kita dah tahu apa sebab apa akibat Max Animation Park Studio ni ditutup di Meru. Memang rugi gila. RM320 juta bukan angka nilai yang kecil Menurut laporan Taman Tema Max ini adalah projek yang membebankan dengan kerugian RM5 juta setiap bulan. Bayangkan setiap bulan rugi RM5 juta. Kalau dah 12 bulan, 1 tahun, korang kalilah. Tambah berapa juta setahun. So, Taman Tema ni beroperasi tak silap saya 3 tahun. Okay. Jadi daripada dulu dah nampak slow, orang dah tak masuk. Ada memang ada tapi tak ada meriah seperti hari yang ketiga saya masuk masa tu. Okay. Pernah berapa kali diorang bangkitkan dekat berita, diorang bangkitkan dekat Dewan, diorang nak apa orang kata, nak naikkan balik percubaan menghidupkan Max, tapi gagal. Pada bulan Mac 2019 Max cuba mengubah cara operasinya. Okey. Masuk TV dan masuk solat khabar masa tu. Kalau bukan disebabnya adalah berita, penutupan Max sebenarnya tidak disedari oleh warga Ipoh sendiri. Korang bayang masa tu dekat TV dah viral dekat TV dan surat khabar, internet pun dah viral. Sedangkan staff sendiri pun dah cerita dekat luar Ni pengalaman saya. Dia orang kata Max ni sebenarnya dah tak lama dah nak operasi. Memang orang kata nyawa-nyawa ayam je. Masa isu mantan MB Perak masa tu, tak silap saya Faizal Zumu masa tu, dia mengatakan dia nak hidupkan semula Max. Tapi masa lepas dia kena live dengan press, orang dalam dah tahu sendiri yang Max sebenarnya dah memang nak tunggu masa nak tutup. Okay, keesok harinya. Ini saya dengar sendiri tapi saya tak ingat siapa masa tu, tapi saya dengar sendiri. Staff dia sendiri cakap Saya pun banyak juga dengar dia orang cakap. Okay, kalau bukan disebabkannya adalah berita penutupan Max sebenarnya tidak disedari oleh warga Ipoh. Okay. Apa yang menyediakan ialah nasib lebih 250 pekerja di Taman Tema Animation Park Studio Max di Meru. Yang rata-ratanya warga Bumi Putra bukan warga asing. Sedangkan cleaner pun orang Malaysia, orang tempatan lah, orang Perak. Nasib hotel-hotel bajet berdekatan kawasan Meru yang mengharapkan tetamu ke situ dan hutang lebih 600 juta ditangguh akibat projek besar yang tidak dikaji teliti. Sebenarnya plan cadangan Taman Tema ni sebenarnya dia ada flying coaster tau. Tapi masa saya masuk tu, flying coaster memang tak jadi buat. Tapi saya tak dapat lagi korek rahsia tu sebenarnya. Sebab saya tanya staff dia sendiri pun, staff dia orang cakap pun tak tahu. Masa tu saya berjalan, sambil saya jalan tu saya tanya dia orang, mana itu flying coaster, tak siap lagi ke? Dia orang kata flying coaster pun kami tak tahu. Tapi dalam plan rancangan projek ni, masa pembinaan ni memang ada. Jadi Taman Tema ni dibina, orang kata
kebanyakannya, majoritinya permainan budak-budak. Dewasa ada tapi sikit, memang terlalu sikit permainan budak-budak. So dia tak macam Legoland di Johor. Okay, Legoland di Johor banyak permainan kanak-kanak dan dewasa sama rata. Itu sebab Legoland ni boleh bernafas lagi lama. Dia orang punya bisnes dia orang. Okay, sementara kos pembinaan MAPS ialah pembinaan dia adalah sekitar 607 juta. Dengan kos 8 juta dari poket sendiri dah dimulakan di atas tanah terbiar di Teluk Pahang. Kalau ada yang mengatakan yang rugi pada beberapa bulan tahun itu normal, ini kata Ko. Saya tak kenal siapa Ko tapi dalam apa yang saya dapat dalam berita ni, dia tulis Ko. Mungkin manager ke, dia orang punya penyelia ke. Ramai yang kata rugi untuk beberapa tahun pertama operasi itu. Normal untuk taman tema itu, tidak normal dari hari pertama kami telah beroperasi dengan untung yang terkini. Perkembangan operasi kami ialah pada tahap 15%. Daerah bermula dari taman kecil yang tak didendang sesiapa, kini 9 tahun kemudian accept jadi antara taman tema tersohor di Malaysia. Ialah terbesar di Asia kan, mestilah tersohor di Malaysia. Ia diletak sebagai antara taman tema terbaik Asia dengan selida air paling panjang di dunia. Manakala MAPS terkubur dengan hina bersama hutang beratus juta. Okey, korang bayang projek bila baru siap dengan nilai kasar GDV berbelia ringgit yang terbesar di Asia, saya ingat lagi. Hakikatnya korang tengok video akhir saya nanti. Kalau korang sendiri datang daripada mana-mana kawasan, make sure korang singgah kawasan MAPS, korang teliti dan korang menilai sendiri projek yang bernilai berbelia ringgit, dan korang boleh dapatkan satu idea. Suatu hari nanti kalau dapat permukaan komen, masa korang untuk komen dan korang nilai sendiri projek ni, bagi saya projek ni memang sangat-sangat merugikan. Dan macam mana nak hidup balik dengan hutang tertunggak? Siapa je nak beli? Kalau korang sendiri jadi tauke balak, duit korang ratusan bilion, korang nak beli satu tanah, tiba-tiba pula kerajaan negeri offer kat korang, ambil tanah aku, tapi tanah aku penuh dengan hutang. Korang sebagai owner yang besar, korang nak beli ke tanah tu? Mesti korang rasa korang tak nak. Dah berapa tahun dah penutupan, kat Ipoh banyak je yang kaya-kaya, siapa je nak beli? Tapi saya harap benda ni tak lama lah. Saya harap adalah wakil-wakil dermawan di mana-mana kawasan dapat hidupkan balik kawasan taman tema ni. Kalau hidupkan balik, boleh membina dan menghasilkan banyak peluang pekerjaan ke anak-anak Ipoh. Jujur saya cakap, sedih kawasan taman tema ni tutup sepenuhnya. Pekerja-pekerjaan yang di dalam tu, tak tahulah sama ada diorang dah ada pekerjaan baru ataupun tak. So saya tak nak cakap lama, saya tak nak komen lama. Saya nak korang nilai sendiri projek berbelia ringgit yang penuh berkontribusi, yang mengatakan yang terbesar di Asia, akhirnya terkubur. Dan korang tengoklah sendiri video saya pada akhir nanti. Itu saja projek taman tema MAPS Animation Park Studio di Meru, Ipoh, Perak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next video episod keempat. Bye. Okay, sorry, ada beberapa lagi statement saya tinggal. Okay, saya cerita balik pasal MAPS tadi. Pada Januari tahun 2020, ELA memaklumkan penutupan operasi selama hampir 3 tahun di Taman Tema MAPS ini. Operasi penutupan Taman Tema tersebut dipercayai kerana mengalami kerugian yang sudah tidak dapat dibendung. Sebab apa tidak dapat dibendung? Sebab benda ni dah viral, nak bendung macam mana lagi? Taman tema yang dahulu cantik dan gah kini kosong dan terbiar, ditinggal begitu saja. Perkongsian tersebut mendapat perhatian netizen dan rata-rata netizen berasa sedih melihat keadaan taman tema tersebut. Korang bayang kerajaan negeri tak ada ambil pot pun, rakyat juga sedih. Ialah duit rakyat kan. Jadi nilai sendirilah macam mana kerajaan handle satu governance. Okey. Bukan itu saja, para netizen juga berharap MAPS diambil alih. Kau bayangkan, rakyat bawah yang berharap, bukan kerajaan negeri Tapi saya tak tahu apa yang diorang buat. Mana-mana syarikat dah dimajukan kembali kerana sayang dibiar begitu saja, melalui lokasi yang strategi pasti dapat menarik pelancongan sekelak. Memanglah menarik. Korang bayangkan, Taman Tema MAPS ni berdekatan dengan highway, okey. Bila korang keluar nak pergi KL ke, nak masuk KL ke, nak keluar daripada kawasan Meru, korang akan nampak Taman Tema ni.
Lagi pula Taman Tema ni dia ada macam naik atas, benda macam tak tahulah apa benda orang panggil, tapi naik atas dia boleh, bila naik atas ni orang boleh nampak highway. So orang boleh tahu itu adalah Taman Tema. Disebabkan penutupan, jadi Taman Tema tu jadi tempat hantu lah, tempat hantu beranak kat dalam tu, beranak pinak. Malah ada juga netizen yang baru ketahui, segelintir netizen yang pernah berkunjung ke Map surut kongsi kenangan mereka di sana. Dia harapkan Taman Tema ni dapat dibuka kembali walaupun di bawah pengurusan lain. Okey, saya faham netizen macam mana punya hati, sama saya punya hati, sama je. Sebab kita pun sama-sama pernah masuk. Saya masuk hari ketiga. First, masa tu Menteri Besar rasmi, and second, start pelancong pengunjung datang. Hari ketiga saya datang. Masa tu saya ingat lagi Maps masih pakai gelang lagi. Sebelum saya dengar cerita dah problem masa tu, pengurusan dah problem, apa semua dah problem, memang beroperasi, tapi satu permainan kena bayar. Dulu bayar kat kaunter je, mana korang boleh main berapa kali pun korang nak main lah. Tapi semenjak ada problem, satu game kena bayar. Masih ada problem lah ya. Okey, notis penutupan dikeluarkan oleh The Receive and Manager Animation. Tim Park sedia perhad ATP daripada Mas RANS Yong. Ini yang penutupan lah, yang mengarahkannya. Match yang terletak di Perak mula dibuka pada tahun 2017. Okey, kira 2017 opening, 2018, 2019 penutupan. Okey, dah selesai 2019. Sekarang 17, 18, 19. Okey. 20, 21, 22, 3 tahun. Orang bayang 3 tahun terlalu lama untuk kita tengok. Sakit mata kadang-kadang kalau kita tengok satu kawasan yang penarikan pelancong pada ketika ini tiba-tiba tutup. Korang tak sakit mata bila korang lalu kawasan tu, korang tengok sendiri. Cantik kalau kawasan tu tertutup dengan penuh dengan isu-isu kita. Okey, sangat memalukan. So, notis penutupan itu, Maps yang terletak di Perak mula dibuka pada 2017 dibangun dengan kos keseluruhan projek ni adalah RM520 juta. Tontek hampir bilion ringgit lah. Sebab kalau ikutkan dalam YouTube tu bilion. Dalam YouTube korang boleh tengok sendiri masa perasmian projek ni. Ada, masa tu tak silap saya Perak Today ke dia punya YouTube channel dia. Okey, melalui laporan media sebelum ini, syarikat yang mengenali Taman Tema tersebut, Animation Theme Park ATP Sedia Berhad, gagal membayar balik bayaran prinsipal berjumlah RM25.7 juta kepada Effin Hawan Investment Bank Berhad. Effin Investment, iaitu bank lah. Kalau korang tak bayar duit kat bank, bak kata orang muflis ataupun bankrupt. Tapi Taman Tema ni saya tak tahulah. Tapi apa yang saya baca ni, inilah dia punya detail dia. Okey. Masa tu, pengunjung dibenarkan masuk ke sini secara percuma dan hanya perlu membayar jika mereka mahu menonton persembahan, masuk ke rumah hantu atau permainan yang ada di sini. Jumlah pengunjung Maps pada waktu ini bertambah, akan tetapi ia tidak membantu banyak kerana kebanyakan hanya datang bersia-sia dan dengan keluarga. Diorang masuk Maps tapi diorang tak masuk dalam. Diorang bersia-sia di depan je. Okey, itu saya tak tahu. Di sini apa yang dia bagi tahu statement, so kita baca dan kita kongsi. Okey. Bila dah makin lama Maps pun semakin bercelaru sejak tahun 2019. Masa tu 2019 lah start Maps yang Maps dia punya pengurusan dah problem. Keadaan pentadbiran Maps yang celaru jelas kelihatan pada tahun 2019. Dalam ni pun dah bagi tahu dah. Sehingga 2020 pada awal Januari 2020 yang mengumumkan bahawa hanya akan beroperasi 5 hari. Sehingga seminggu ia juga tutup pada Isnin dan Selasa dengan waktu beroperasi bermula daripada tengah hari hingga 8 malam. So waktu first pembukaan dia punya timing dia semua okey. So bila dah start tahun 2019, korang bayangkan timing dia pun dah banyak yang tak betul sebab nampak sangat kat situ. Hanya beberapa hari sebelum itu yang mengumumkan waktu operasinya yang berlainan, iaitu daripada pukul 4 petang hingga 11 malam. Pada hari tertentu dah 10 pagi hingga 11 malam pada hari cuti. Waktu operasi Maps kerap berubah-ubah seolah-olah ia bukan lagi sebuah taman tema gergasi tetapi seperti gerai nasi lemak pasar pagi yang dibuka sesuka hati. Yalah, dah problem. Apa nak singgung lagi, orang dah tahu. Ditambah pula dengan permainan yang kerap ditutup kerana dikatakan untuk diselenggara keadaan masa depan Maps semakin huru dan hara Pada 16 dan 17 Disember 2019 Maps ditutup selama 2 hari. Media melaporkan ia disebabkan oleh tunggakan bil elektrik Taman Tema itu yang mencecah RM4 juta. Maps ditutup dan warga Perak tak tahu.
Kalau kata press tak ada, budak-budak buat YouTube, and siapa-siapa nak share, satu Malaysia tak tahu yang projek ni sebenarnya dah tutup. Tapi disebabkan zaman sekarang ni zaman dah moden, celik satu jari perkataan, keluar semua benda. Jadi benda ni tak dapat nak selindungkan buat selama-lamanya. Jadi projek ni pun dah jadi projek kontroversi. Okey. Dengan tertutup Taman Tema ini yang menurut sejak Taman Tema yang ditutup di Johor Bahru berapa bulan lalu, Taman Tema di Meru Iput ini yang dibuka pada Jun 2017, sempat beroperasi selama 2 tahun 7 bulan. Okey. Projek Taman Tema Maps ni dia punya perjalanan operasi dia selama 2 tahun 7 bulan. Dia punya usia dia masa operasi ya. Sebelum itu secara mendadak semalam, walaupun pihak kerajaan negeri berkali-kali menafikan bahawa ianya akan dihenti operasi. Kena faham ya. Henti operasi dengan berhenti, maksudnya keseluruhan. Berbeza kat situ. Jadi itu macam nak berselindung. Okey, jadi apa sebab Maps Ipul ini tutup sebegini rupa? Okey. Pada awalnya Maps dikatakan bakal menjadi taman tema dan watak animasi DreamWorks seperti Sophie Mr. Probody and Shaman dan Jasper the Friendly Ghost. Pada awalnya Maps dikatakan bakal menjadi, saya ulang balik. Akan tetapi bahagian yang menempatkan binatang-binatang DreamWorks Studio ini telah tidak disiapkan pada masa yang dirancang. Sebenarnya saya menunggu dua projek ni sebenarnya. Masa first diorang pecah tanah, and second saya datang, saya tengok kawasan pembinaan. Saya masuk ke sini, saya ingatkan DreamWorks Studio dah siap dengan flying coaster. Tapi yang siap adalah, siapa yang pernah masuk, korang tahulah tempat apa yang dah siap masa tu. Okey. Pembinaan tarikan untuk DreamWorks ini juga ditangguh beberapa kali sehingga perjanjian dengan pihak terbabit tamat pada Ogos 2018. Korang bayang dekat situ dah nampak dah sebenarnya, tapi disebabkan tak sewa habis, jadi benda tu diorang boleh selindung lagi masa tu. Ini menyebabkan Maps dibuka tanpa tarikan utama. Belanja memang cukup besar projek ni sebenarnya. Belanja Maps besar, sasaran pula jauh tersasar. Itu sebab berpatah Melayu lah. Projek Maps ini sebenarnya adalah satu projek kontroversi. Kos asal untuk membina taman tema ini dilaporkan perancangan taman tema projek ini dikeluarkan dana dan peruntukan berjumlah 390 juta ringgit sebenarnya. Tapi jauh sangat sasar dia punya target belanja dia tu. Akan tetapi hasil audit mendapati bahawa kos pembinaan meningkat sehingga dengan bahawa ada beberapa perkara yang tidak kena dengan pembayaran oleh pihak Maps kepada kontraktor. Itu saya tak tahulah. Itu pihak yang berwajib dan siasat. Jadi kalau kata ada unsur-unsur, korang faham lah. Itu pihak atasan lah yang siasat sendiri projek tu macam mana. So saya cuma nak menyampaikan je lah. Yang mengejut ialah jumlah itu ialah sekitar separuh daripada bajet untuk seluruh negeri Perak. Membayangkan kalau ayat pun dah separuh negeri Perak, maksudnya lebih daripada 390 juta ringgit projek Maps Animation Park Studio di Meru. Memang betul orang kata projek ni berkontroversi. Okey. Belanja besar ni walaupun bagaimanapun tidak menjanjikan keuntungan. Korang bayang beroperasi 2 tahun 7 bulan. Okey. Asal projek ni dibina dan kos dibina sebanyak 390 juta ringgit, tetapi sasaran pula jauh tersasar. Dan keseluruhan projek Taman Tema Maps ni dicakap kat sini adalah separuh daripada bajet untuk seluruh negeri Perak. So korang boleh bayangkan separuh daripada bajet negeri Perak So korang kena fikir sendiri. Okay. So saya haraplah kepada pihak kerajaan negeri, sebab zaman sekarang ni zaman untuk korang dengar orang bawah suara. So macam saya lah orang bawah. Jadi kalau betul-betul korang nak jaga rakyat, korang nak majukan negeri, sudahlah tu nak cerita pasal projek mega. Urus Taman Tema Maps ni dulu. Jalan raya, isu sampah sarap, isu kemalangan, isu hotspot CCTV yang berkurangan di kawasan-kawasan panas. Korang bina dulu, selesai masalah tu. Hari-hari saya dengar daripada komen-komen netizen yang mengatakan jalan raya berlubang, dah elok tampar dah ditorak, besok tembuk balik, membahayakan kenderaan pacuan dua roda ya.
kalau kenderaan 4 roda ni boleh elak lagi berlaku kemalangan, tapi pacuan 2 roda ni amat berisiko tinggi. Orang kata 50 nyawa badal, 50 motor lah. Itu berpatah orang tua tu selalu cakap lah. Saya ikut je sebagai anak muda. Okay, jadi thank you for watching. So saya tak tahulah dalam saya punya percakapan saya ni ada tergores hati sesiapa ke. Saya minta maaf. Jadi saya cuma nak sampaikan cerita benda ni. Saya datang sendiri daripada jauh. Korang bayangkan 22 km datang daripada rumah nak ke Ipoh Perak, nak ke projek Taman Tema Animation Park Studio Meru untuk nak sampaikan dan kongsi pengalaman saya kepada kawan semua dan cerita saya pada hari ini. So kawan-kawan sendiri boleh nilai lah macam mana saya punya perkongsian saya. Kalau ada menarik, terima kasih banyak-banyak. Tapi kalau ada korang nak tambah sedikit lagi pasal isu ni, korang boleh share dan komen di ruang komen di bawah yang tersedia di bawah itu. Komen lah apa benda korang nak komen. Berunsur-unsur saya terpaksa delete komen tu. Tapi kalau yang bernas, yang baik, yang terbaik, saya akan terima teguran-teguran daripada kawan-kawan semua. Itu saja video saya pada kali ini, iaitu saya datang daripada jauh 22 km. Saya datang kepada Taman Tema Animation Park Studio di Ipoh Perak pada semalam hari. Dan terima kasih for watching my video. Muhammad Faris Official dan Taman Tema Animation Park Studio. Saya harap projek ni dapat dihidupkan semula pada masa akan datang. So jangan tunggu lama-lama lagi lah, sebab lagi lama korang biar projek ni lagi banyak lah jembalan dan hantu dan toyo datang dan beranak pinak di dalam kawasan alam ini. Itu saja pada saya punya perkongsian saya pada hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. InsyaAllah kita akan buat video yang lebih menarik pada akan datang. Terima kasih. Bye bye. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better, and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you gotta ruin my life. You hurt me and ruined my life, and I don't wanna make you feel bad, but you gotta ruin my life. You hurt me and ruined my life. I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream, but when I wake up, look around, this isn't even make-believe. So I sit in the corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by the time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad, but you gotta ruin my life. You hurt me and ruined my life, and I don't wanna make you feel bad, but you gotta ruin my life. You hurt me and ruined my life. Gila, masih lagi kukuh lagi pondok jaga sementara ni. Dulu dia jaga tempat parking kereta masa beroperasi. So keadaan terkini 2 hari bulan 6 2022 pada hari Khamis, keadaan terkini maps keseluruhan total di kawasan luar. So kawasan dalam kita tak dapat nak masuk disebabkan ada security guard dan ada pengawasan oleh 2 ekor anjing. Jadi kawasan ni memang orang kata kalau nak tinjau pun kena tinjau menggunakan drone sahaja. Melalui manual, melalui jalan kaki memang tak dapat untuk secara berdekatan lah. Kalau nak tengok di dalam, ada YouTuber yang dah buat menggunakan drone. So kita
tengok kawasan luar saja dengan kawasan sekeliling view kiri dan kanan sajalah. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see what you made of me. Found my inner peace. You watch it release in the dead of night. In the dead of night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Taman Tema Maps, iaitu taman tema yang penuh berkontroversi yang ditutup hampir 3 tahun. Jadi projek ni banyak dengan cerita kabar-kabar mengatakan kerugian dan tak ada untung. So saya berada di sekitar kawasan Taman Tema Maps Animation Park Studio di Ipoh. Jadi kawan-kawan sendiri boleh datang sendiri ya. Yang mana duduk jauh tu korang boleh lalu dekat sini, betul berdekatan dengan exit keluar highway Meru. So korang boleh datang ke sini untuk tengok perkembangan terkini. Okey, sekarang saya berada di Taman Animation Park Studio Max Opera yang akan tutup sebekalan lebih hampir 5 tahun. Even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. So keadaan But the Mariona, it came. Baby, it was dark, it was hard to see. And that's when a spark lit inside of me. Oh, I was lost from reverie. Oh, one day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh, one day you will see I found my inner peace. keadaan parking terkini. Inilah orang panggil projek Gajah Putih ya. Setahu saya last saya masuk pada perasmian dan hari yang kedua saya masuk ke Taman Tema Maps ni. Baik pembocor. So keadaan terkini Maps. Tahulah apa yang dipancut dia ni. Air lembu pun penuh. Tak tahulah. So ni sekarang keadaan Maps Ipoh Perak pada 2 hari bulan 6 2022. Hari ni iaitu hari Khamis. Saya meninjau sekitar Taman Tema Maps. So tak dapat nak masuk dalam disebabkan ada security guard So nak mengharapkan drone sahaja untuk kita terbangkan kat kawasan ni nanti. Tapi saya percaya orang dekat Meru lagi tahulah mengenai perkembangan projek Maps ni yang penuh kontroversi. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, I got clothes. I'ma grab an ass if you want it.